Dalam sebuah hadis, an Amr bin al-As radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'il Baitul Maqdis sa'ala Allah salasan hukman yusadiqul hikmah al-mulku la yanbaghi li ahadin min ba'di wa alla ya'ti hadzal masjid ahadan la yazidu illa salatan fihi illa kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma snataini faqad u'tiyahuma wa arju an takuna qad u'ta salisah aw kama qala riwayat Ibnu Majah hadis sahih. Baik. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Status kedudukan Baitul Maqdis bagi orang Islam ini. Kata Amr bin al-As radhiyallahu anhum, dia kata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata, "Lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'i Baitul Maqdis." Tatkala Nabi Allah Sulaiman ni selesai dia letak batu asas dan membina Masjid Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini dibina oleh Nabi Allah Sulaiman. Lepas dia letak batu asas dan dia bina Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis ini bukan sebarangan, tuan-tuan. Bukan satu masjid, bukan hak milik Palestin saja, bukan hak milik umat Islam seluruh dunia. Sebab dia batu asas dia diletakkan oleh Nabi Sulaiman yang diarahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman dan buat benda ni. Dan apabila dia selesai bina Baitul Maqdis, sa'alallahu salasan. Dia minta 3 perkara. Nabi Sulaiman minta dengan Allah, lepas dia selesai membina Masjid Baitul Maqdis, dia minta 3 perkara. Apa dia 3 perkara itu, tuan-tuan? Pertama sekali, dia minta dengan Allah, hukman yusadiqul hikmah. Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa kepada dia sepower mungkin. Seumpama kuasa itu sama seperti mana kuasa Tuhan. Dia minta dengan Allah. Dia minta supaya Allah bagi satu kuasa dia, yang mana satu kuasa ini dia tak boleh nak gambar kuasa dia besar, hebat tak hebat, tapi seumpama kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama yang dia minta. Dia duduk atas Baitul Maqdis di kursi dia. Dia ada kursi dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di Baitul Maqdis, dia ada lagi tempat kursi dia. Dia letak di kursi Sulaiman. Dekat dengan pintu Morocco. Dia panggil pintu Morocco. Jadi dia minta, itu yang pertama dia minta. Satu permintaan yang amat pelik lah. Minta kuasa, kuasa Tuhan. Satu. Yang keduanya dia minta al-mulku la yanbaghi li ahadin min ba'di. Satu lagi dia minta dengan Allah supaya Allah beri kepada dia suatu kerajaan yang mana kerajaan yang dia akan bentuk ni tidak ada manusia atas dunia ini boleh bina kekuatan kerajaan dia ni selain daripada dia. Sehinggalah sampai ke kiamat. Tidak ada mana-mana kerajaan atas dunia ini, baik Nabi mana-mana pun, tidak boleh kekuasaan dan kerajaan yang dia nak bina ni, yang dia nak bentuk ni, tidak ada orang lain boleh buat seperti dia. Kerajaan dia ni. Hukum gagah. Sebab tu, dia Nabi Sulaiman ni bukan setakat dia boleh kontrol manusia. Dia boleh kontrol jin. Digambarkan, dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dia boleh kontrol sumber alam. Dia boleh kontrol air, angin, api, udara, semua dia boleh kontrol Nabi Allah Sulaiman. Sebab tu dia boleh kuasa, tidak ada satu kuasa yang boleh mendandingi kekuasaan dia. Tak ada. Dan yang ketiganya, dia minta satu kuasa ni, tuan-tuan, saya nak beritahu tentang kekuasaan Nabi Allah Sulaiman ini. Bagaimana yang dirakamkan oleh dalam Al-Quran, wa khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat tayr
fahum yuza'un. Ketika mana Nabi Allah Sulaiman dia mengumpulkan bala tentera dia. Dia nak serai satu buah negara, dia kumpul mana-mana bala tentera dia, yang mana bala tentera dia ni terdiri dari kalangan manusia, jin dan burung-burung. Berkumpul di satu tempat, dan dia semua demo ni akan mendengar arahan dan perintah apa yang dia akan suruh. Ketika mana bala tentera dia ni bergerak untuk berjalan, hatta iza atau ala wadin naml, sehinggalah sampai satu tempat yang bernama itu Wadi An-Naml. Qalat namlatun. Apabila sampai di satu tempat yang bernama Wadi An-Namlu, maka tapak kaki kuda Nabi Sulaiman ini didengari oleh semut-semut. Pokok semut. Semut dengar tapak kaki ini, kata Nabi Sulaiman dengan bala tentera dia ni. Maka qalat namlah, kata salah satu daripada seekor semut, dari banyak-banyak semut ni, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semua semut-semut semua, sekalian semut-semut yang ada, masuklah kamu dalam rumah-rumah kamu. Dia arah semut, seekor semut ni bercakap, dia arah kepada semua mana-mana semut yang duduk melata di atas bumi ketika mana Nabi Sulaiman nak lalu ni. Dia minta supaya semut-semut ni udkhulul masakinakum. Masuklah kamu dari rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junudih. Aku bimbang takut kamu akan terpijak oleh Sulaiman dan juga tentera-tentera dia. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tak tahu mengada di situ. Jadi Nabi Sulaiman tak tahu masa kita kecil. Takut terpijak, nanya ke bapakmu. Fatabassama dhahikan min qawliha. Kata-kata semut tu menyebabkan Nabi Sulaiman ni tawa, senyum seorang. Allah bagi kuasa kepada Nabi Allah Sulaiman, dia boleh dengar semut tu bercakap. Semut arahan kepada semut-semut lain ni, hak dia suruh semua semut-semut ni masuk dalam sarang, didengari oleh Nabi Allah Sulaiman. Allah bagi kuasa kepada Nabi Sulaiman, sehinggalah fatabassama dhahikan min qawliha. Kata-kata semut itu didengari oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman suka. Nabi Sulaiman ketawa. Sambil Nabi Allah Sulaiman kata dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Ini bukan cerita 1001 malam ni tuan-tuan. Ini bukan cerita Lailah. Bukan cerita suatu Majnun ni. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik. Bunyi nampak apa cerita dongeng. Kalau orang-orang yang tidak ada kuat iman ni, dia kata cerita dongeng. Manusia yang otak sengit. Orang tak bawa betul ni, dia akan kata, ini cerita-cerita dongeng. Allah buat mari kita pelik-pelik gini tuan-tuan. Sebab Tuhan tahu dah. Di akhir zaman ada manusia yang pelik-pelik akan hidup. Dia akan persoal apa yang ada dalam hadis. Dia akan persoal dalam apa yang ada dalam hadis. Apatah lagi apa yang ada dalam Quran, dia akan persoal. Sebab dia rasa dia bijak. Kadang-kadang manusia ni perlu, dia rasa dia bijak. Dia rasa dia bijak. Kita baca dah baru ni tuan-tuan. Tengah orang tuan-tuan, dia rasa dia kaya, dia rasa dia bisa, dia rasa dia hebat, dia pandai. Dia kata kerana dia. Dan Allah pilih dia untuk jadi kita. Allah tak pilih kita. Allah pilih dia. Kita jangan menganggap bahawa yang kita tu boleh tu kerana kita, tapi kerana Allah. Saya nak beri contoh. Saya beri contoh satu yang mudah. Tuan-tuan makan nasi kabuli ni. Tuan-tuan makan, tuan-tuan kata sedap, saya makan, saya kata tak sedap. Saya tak sedap, saya makan lain. Tapi ramai orang berjujuk makan sana sedap. Dia kaya lah ni, Lini tu boleh beli bangunan 2-3 juta. Pas-soso. Orang jual daripada subuh, kita nak semaya subuh tu penuh dah beratur. Tak semaya subuh belakang. Sebab kan beratur nak makan nasi. Lepas semaya subuh tu sekira dah penuh orang. Tengah hari duduk bebas subuh tu penuh. Jujuk. Ini manusia. Laparnya kepada nasi, kepada dunia. Tapi nak ajak tuan-tuan, nak banding tempat lain lebih sedap lagi daripada Lini. Tapi Allah pilih Lini untuk bagi rezeki. Allah pilih dia untuk bagi rezeki. Allah pilih dia. Ramai lagi tempat-tempat lain yang sedap masak, tapi tidak ramai orang. Sebab Allah tak pilih.
Sebab tu kita kena ingat, kita hidup atas dunia ni kerana pergerakan Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok, tuan-tuan. Nego ni, orang nego ni dia tak lama, juga 20 tahun. Maju, lepas tu tak ada. Habis. Apa juga perniagaan? Tuan-tuan tengoklah. Bida gapo sekalipun. Bida kedoktoran ko, bida perniagaan kontraktor ko, tak lama. Sebab tu saya uji. Jangan lama kalau tak ada orang, kalau lama kalau kurang. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang itu pergi dengan prinsip Allah Subhanahu Wa Taala berlandaskan apa dia ayat, insya-Allah akan kekal. Eh? Maka apabila semua itu berkata demikian menyebabkan Nabi Allah Sulaiman suka, ketawa. Yang aku ni tak tahu kata Nabi Sulaiman. Maka Allah kata nak dalam rakamkan dalam Al-Quran wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang dikata oleh Nabi Sulaiman kata wahai tuanku, ilhamkanlah daku supaya aku ni tetap bersyukur padamu ya Allah. Apa yang kamu beri kepada aku, benda-benda yang aku minta ni mau beri kepada aku supaya aku ni bersyukur. Itu yang pertama. Kita kena bersyukur. Saya koyak kepada Pak Juan, rakan kita, rakan saya, pecing umur 59, 50, 60. Boleh 12 bulan dipanggil makan, sempurna pecing dia. Boleh 12 bulan sehari dua, boleh 2 bulan. Ini tak masuk baru ni baru boleh 2 baru. Pergi kena ada sakit masuk hospital masuk mari dulu, mari malam mati. Piti hadiah tak habis lagi. Tuan-tuan ni panjang lagi umur ni, kita tak ambil lagi, nasib baik. Allah tidak pilih kita. Allah pilih dia dulu. Kau juga orang nego, Tuhan pilih dia. Tak pilih kita. Allah pilih dia. Semua tubuh tak segar. Sama dengan kita ni, kita layu umur-umurnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Apa boleh fikir? Piti hadiah ni banyak lagi tengah suka. Orang kata kalau ikut laporan doktor hati seni, gotu seni, goni seni, panjang umur. Syarat mati ni tak nanti kepada hati seni, apa seni, sakit demi. Tua, muda, budak. Cukup tempoh dia, saya nak panggil. Persoyak kalau dia bisa kawan tu. Bisa kawan tu. Tasik Mahmud meninggal dunia. PT ada dia ada 15 bilion PT. 15 bilion ni tuan-tuan. Bersoal dalam kubur ni mana-mana. Mari mana PT. Okay. Maka dia minta dengan Allah supaya tetapkan supaya dia tetap bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah bagi kepada dia wa ala walidayya dan Allah bagi kepada kedua ibu bapa dia. Bapa dia siapa dia? Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud. Wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Nabi dia boleh doa kepada Allah supaya Allah tetapkan hati dia ni supaya sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara amal soleh. Dan dia minta juga dengan Allah supaya dia dimasukkan ke dalam rahmat Allah termasuk di kalangan hamba-hamba yang soleh. Dia minta walaupun dia sebagai Nabi, dia minta supaya dia tu dikolongkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Walaupun dia Nabi sekalipun. Apatah lagi kita. Apatah lagi kita. Ini perkara-perkara yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Banyak lagi cerita-cerita pelik, tuan-tuan. Cerita pelik Isra' dan Mi'raj. Lagi pelik, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah peristiwa Isra' Mi'raj ni sempurna dalam antara Rajab dan Sya'ban. Minggu depan kita akan kupas berkenaan dengan Sya'ban. Apa ni? Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan boleh fikirlah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Perjalanan yang Allah bawa Nabi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Lailan ni isim nakirah dalam bahasa Arab. Isim nakirah ni sekejap ya. Lailan ni bukan al-lailah. Kalau al-lailah dipanggil isim ma'rifah.
Isi makrifah ni panjang masa. Sepanjang masa start daripada maghrib sampailah kepada subuh. Itu lailah. Al-lailah. Tapi kalau lailan tidak ada alif lam, isim nakirah, dia waktu yang sedikit ya. Tuan-tuan bayangkan. Nabi dia ambil daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, sedekah kenderaan yang paling pantas pada masa itu adalah kuda unta merah. Unta merah ni macam sedih lah kira-kira. Unta, nama unta merah. Pecutan dia ni kuat daripada unta-unta lain. Dia boleh nak sapa daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram ni ambil masa 2 bulan. Tapi perjalanan yang Allah bawa Nabi daripada dua tempat ni sekejap saja. Dan daripada Baitul Maqdis di bawah kubah Safra. Di Masjidil Haram tu dia ada kubah tuan-tuan. Kubah warna kuning, dia panggil kubah Safra. Di bawah kubah Safra ni, siapa pun pergi lah di Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa. Ada lagi di sini? Tak ada lagi? Di bawah kubah dia tu ada batu. Batu tu disondong. Batu tu lah tempat Nabi jejak. Masa nak naik atas belakang buruk, nak naik ke Sidratul Muntaha. Batu tu condong dari batu tu tidak ada benda di bawah dia tu, kekuasaan Allah yang Allah tunjuk siapa kelan ni ada lagi. Dan naik daripada Sidratul Muntaha daripada Masjidil Haram ni naik ke sana tuan-tuan. Tuan-tuan bayar kan. Kita naik berapa ribu kaki menggunakan perlu oksigen lah. Nabi naik pergi ke atas langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit kelima. Apa ke Sidratul Muntaha? Disifatkan sifat Sidratul Muntaha lagu mana? Pokok daun dia seperti mana telinga gajah. Buah dia seperti mana pundi kicing binatang. Sebesar tu buah dia. Dia warna dia daun ini digambarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Sentiasa bertukar warna dia. Kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna kuning, warna hijau. Ada lapu warna-warni. Bertukar daun Sidratul Muntaha. Yang di pokok Sidratul Muntaha ni ada nama-nama kita. Bila kita akan mati. Musfi bin Zubair. Bila tarikh meninggal dunia. Tarikh lahir, tarikh meninggal dunia. Cukup. Lupa siapa tak sampai tempoh. Benda tu akan gugur. Dia naik. Berapa lama tuan-tuan? Tak ada oksigen, boleh fikir. Itu benda-benda pelik. Orang nak percaya, saya percaya, terserah. Bagaimana berlaku dalam kubur, itulah. Mu rasa mu nak percayalah. Mu rasa percaya, mu tak percaya, tak ada masalah. Terserah pada masing-masing. Itu di antara perkara-perkara pelik yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim supaya, sebab itulah Abu Jahal tuan-tuan. Apabila Nabi turun daripada Baitul Maqdis, ada hadis sahih. Riwayat daripada Bazas. Asna' yang sahih. Nabi sapa daripada duduk Mekah pada waktu subuh. Nabi duduk menung. Muttaka'an hazinan. Nabi duduk dalam keadaan termenung dan duduk duka cita. Sebab Nabi nampak dah bahawa annahu kana mukazzibin. Orang akan kata Nabi akan berlawak kita ni. Betul lah. Abu Jahal orang pertama jumpa Nabi. Dia tanya Nabi ada cerita baru. Nabi kata ada. Cerita apa? Aku naik Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Suku Abu Jahal. Suku Abu Jahal ni satu peluang untuk aku nak mampu Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, waktu mu lepas pergi Masjidil Aqsa, pada pagi ni mu ada sini. Waktu mu gimana mu naik langit? Abu Jahal kata kena molek Muhammad. Kena lah. Muhammad, kalau aku nak ayat kamu, kalau aku panggil semua ayat-ayat semua, penduduk di Mekah ni untuk cerita benda ni boleh ke tak? Nabi kata boleh. Nabi dia jujur. Abu Jahal dia ada sebab. Tapi dia tidak menampakkan akan wajah ni dia seorang pembohong. Dia nak al-mustahzi'in. Dia nak hina Nabi. Nabi dia apa panggil? Pagi esok. Pupu. Muhammad mau ceritalah sebagaimana begitu. Nabi cerita. Apabila Nabi cerita dia naik ke langit ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup pada masa tu, tuan-tuan suka. Dalam hadis riwayat Bazas ni, hadis sahih ni, apabila Nabi cerita ni, penduduk kota Mekah ni tepuk dahi. Dia sebut ni. Muhammad gila. Orang tak percaya tuan-tuan. Orang kata dari kubur ada azab. Orang tak percaya, orang suka. Bagi orang tak percaya.
Begitu juga kalau tuan-tuan hidup di zaman itu, tuan-tuan percaya ke tak? Nabi kata Nabi naik. Percaya. Tepuk dahi, Muhammad ni gila. Ada setengah tepuk tangan. Tapi ada setengah di kalangan penduduk-penduduk Mekah yang ketika itu yang pernah pergi berdagang di kota di Baitul Maqdis. Dia kata Muhammad kalau betul mu kata pergi di Masjidil Baitul Maqdis, mu cerita naat, mu cerita sifat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa lah. Nabi cerita. Nabi kata Masjid Aqsa ni ada gini. Ada gini, penduduk ke ada lagu ni. Lepas tu, penduduk muka tanya, tangga ada banyak mana, ti ada banyak mana. Nabi jadi confused. Al-Tamis ni Nabi confused. Bahasa Arab. Apabila Nabi confused, panik Nabi. Faji'ah. Maka didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala na'tun minal Masjidil Aqsa ila Rasulillah. Allah wak mari, malaikat wak mari akak Masjidil Aqsa tok depan Nabi Muhammad, Nabi nampak bayar, Nabi boleh bilang sesuatu. Okey, Nabi tanya, mu nak tanya ke apa? Dia ada apa batas? Nabi pergi, tung, ada 50. Tangga ada berapa sebelum naik? Nabi kata, ada 10. Berapa lagu tanya? Jambi ada berapa? Nabi kata ada 2. Dia tunjuk. Supaya mari skring. Tuan-tuan mari sini. Okey. Saya nak tanya Pak Ojo, berapa tangga tu Pak Ojo lalu naik atas tangga? Berapa? Ada berapa tangga? Pak Ojo tak tahu. Habis dulu ya. Masjid besar ni pun kita tak tahu dah sifat. Apatah lagi Masjid Al-Aqsa. Dia bukan dibina oleh Rasulullah, dibina oleh Nabi Allah Sulaiman. Tapi pagi Allah bawa datang sifat betul. Apa ni plan Masjidil Haram. Nabi nampak satu-satu. Tengok kuasa Allah Subhanahu. Apabila Nabi cerita satu persatu, maka katanya pedagang ni apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah benar. Betul lah. Sedangkan Nabi tak pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Itu kali pertama Nabi pergi ke Masjidil Aqsa. Ini nak ayat cerita-cerita pelik yang kita kena percaya sebagai umat Rasulullah. Terus percaya, tak ada masalah. Allah kata aku tak pelik. Mau nak percaya atau percaya terserah padamu. Bagi aku tidak ada kesan. Tunggu saat. Kita tengok sikit lagi. Itu di antara yang kedua permohonan yang diminta oleh Nabi Allah Sulaiman. Yang ketiganya Nabi Sulaiman minta dengan Allah. Wa alla ya'ti hadzal masjid ahadan la yazidu illa salatan fihi illa kharaja min dhunubihi ka yawmin walatu ummu. Ya Allah ya Tuhanku, mana-mana di kalangan manusia yang selepas daripada aku ini yang ada niat nak mari di Masjid Aqsa, dia niat semata-mata dia nak mari di Masjid Aqsa dan dia niat nak semaya 2 rakaat ya di masjid aku. Illa salatan fi, melainkan dia datang kerana semata-mata untuk nak tengok masjid aku dan dia nak semaya. Itu saja niat dia. Illa kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummu. Maka aku minta supaya dosa dia ni, semua yang ada dalam tubuh dia ini, suara dosanya diampunkan olehmu. Sebagaimana lahirnya budak daripada perut ibu dia. Itu di antara dia minta 3 perkara. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi kata, ammasnataini faqad mu'tiyahuma. Daripada 3 permohonan dia, Allah terima 2. Allah terima 2. Apa yang Allah terima? Permintaan yang pertama ditolak. Permintaan yang kedua diterima. Iaitu Allah bagi kuasa penuh, dia boleh mengkontrol manusia, jin, sumber alam dan segala-galanya. Dan Allah akan bentukkan kerajaan kepada dia yang tidak ada manusia boleh melawai kerajaan dia. Ada boleh lawai kerajaan dia? Tuan-tuan. Tidak ada boleh lawai kerajaan dia, tuan-tuan. Mana boleh lawai kerajaan Sulaiman? Saya nak ayat satu contoh dalam surah Sahabat ayat 14. Allah berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut." Apabila nak sampai ajal Nabi Allah Sulaiman ni, dia nak mati, Nabi Allah Sulaiman ni, dia tahu dia nak mati, dia duduk atas kursi dia. Falamma qadayna 'alaihi al-maut. Dia duduk atas kursi dia. Ma dallahum 'ala mautih. Sehingga dia duduk atas kursi dia, Allah cari nyawa dia,
ma dallahum ala mautih. Tidak ada kesan yang menunjukkan bahawa dia tu mati. Tu lagi cerita sesuatu. Tak ada kesan yang menggambarkan bahawa dia mati. Dia mati, mana dia duduk atas kursi, dia pakai tukak dia selek. Dia tengok kepada jin-jin yang tengah buat kerja. Dia tengah buat istana dia. Dia pakai tukak dia. Dia tengok. Ma dallahum ala maut. Tidak ada manusia dan makhluk-makhluk yang mengetahui akan tanda-tanda bahawa dia telah meninggal dunia. Allah kata. Allah cerita kepada Nabi Muhammad. Tak ada sekian rambut tanda. Tak ada nampak muka pucat, mata tertutup, mulut tengah-tengah, tak ada. Seperti biasa, mata celak, tengok celak kepada jin. Nabi Sulaiman ni backing, tuan-tuan. Jin ngeri. Dia tengok ke jin ni, dia pada celak. Dia tengok celak tu, tak ada wiarah. Jin takut tu. Nah, supaya pok kita kalau jenis pok backing ni, dia tak suruh dia celak gitu mata. Mak takut dah. Betul tak? Wajib Zubi. Zubi tu kata biasa dia saya tengok gitu. Pun Nabi Sulaiman pun lagu tu juga dia tengok gitu je. Jadi masa dia duduk atas kursi tu Allah tarik nyawa dia, tidak menampakkan bahawa dia ini meninggal dunia, mati. Illa dabatul ardi ta'kulu man sa'atih. Man sa'atuh. Man sa'atah. Tak. Kecuali dabatul ardi, anai-anai. Ta'kulu min sa'atah. Makan tukar dia. Sikit makan. Tuan-tuan tahu, beribu tahun. Dia duduk dekat dia supaya dia tidak mati. Mayat dia tidak ada apa. Bukan kata 10 tahun, bukan ratus-ratus tahun. Dia duduk dekat dia lagu tu, dia tengok jin dia mati. Antara Nabi Allah Sulaiman dengan Nabi lain. Jarak dia banyak. Dia duduk. Sehinggalah dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Maka tukak dia sampailah tukak dia ni habis. Falamma kharra. Tatkala apa tukak dia ni dia habis dimakan, kharra, dia tersungkur jatuh. Dia cerita satu persatu. Falamma kharra tabayyanatil jin. Barulah jin ni tahu bahawa Sulaiman telah mati. Allau kanu ya'maluna al-ghaib ma labisu fil azabil muhin. Kalaulah kami, katanya popok jin, kalaulah popok kami ni tahu tentang perkara-perkara ghaib, nescaya kami tak akan duduk sini. Tahu-tahu dah Nabi Sulaiman mati, kami akan caw, malam isu. Kami tak akan duduk lama, kami tak akan menjadi pekerja kuli yang hina kepada Nabi Sulaiman. Tapi Allah tidak jayangkan. Bekerja sehingga siap benda tu, barulah tukak dihacur, jatuh suku, lepas selesai tukak, barulah dia kata, Allau kanu ya'maluna al-ghaib. Kalaulah kami tahu perkara-perkara yang gaib, malabisu, nescaya kami tak akan kekal untuk kami bekerja sebagai hamba abadi kepada Nabi Allah Sulaiman. Nah, ayatnya tuan-tuan, jin ni dia tidak tahu perkara-perkara gaib. Jin tidak tahu tentang bila manusia akan mati. Jin tidak tahu berkenaan dengan alam barzah. Jin dia tidak tahu tentang soal kubur. Jin tidak tahu tentang kehadiran malaikat Rahman. Jin tidak tahu kedatangan malaikat Munkar Nakir dia datang. Perkara-perkara gaib semua jin tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Hingga diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Inilah satu-satu berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Begitulah juga nak gambarkan mana-mana di kalangan kita ni tuan-tuan yang pernah pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, semaya, maka itu Allah terima yang ketiganya. Siapa yang semaya 2 rakaat, niat dia nak pergi ke Baitul Maqdis, Allah akan ampun dosa dia. Kalau kita boleh gila ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi, lepas boleh semaya, tubik buat mati. Tapi tak boleh gila ni. Kalau dah kata boleh pergi. Kalaulah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan boleh pergi, comel tuan-tuan. Baik. Kenapa kita perlu ziarah kepada pada masjid-masjid ini? Riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu fi masjidi afdalu min alfi salah
ma fi siwa. Nabi kata mana-mana orang yang semaya di masjid aku lebih afdal daripada 1000 kali semaya di masjid lain. Illa Masjidil Haram. Wa salatan fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin salah atau kama qala Ibnu Sahih hadis Ibnu Majah hadis sahih. Melainkan Masjid Al-Haram, bahawa semaya di Masjid Haram kelebihan dia 100,000 seperti mana semaya dia 100,000 di masjid lain. Ini hadis saya nak bagi tahu di muka saya oyak maksud dia tuan-tuan. Kalau orang guna pakai di Masjid Al-Qudus 2 minggu lepas ustaz guna hadis ni. Sebab tu saya kata ramai apa-apa ustaz ni kita dengar hadis tuan-tuan kita kena tanya dia status dia secara mana. Jangan dengar saja. Ramai orang ngajar tapi dia tahu status hadis, kena ngaji, dia kena tahu status hadis. Baik. 2 minggu lepas apabila saya baca hadis ni pada Masjid Al-Qudus, dia kata, ustaz minggu lepas mau ngajar. Dia kata, beramalah. Okay. Apa? Saya ingat maksudnya. Hadis ni diriwayatkan oleh Maimunah Jariyah. Maimunah ni Jariyah, hamba yang Nabi pegang, hamba abdi, di bawah penjagaan Nabi. Dia kata kepada Nabi Muhammad, dia kata, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada aku tentang apa ada pada Masjidil Maqdis, Baitul Maqdis. Dia tanya. Sebab dia kata konong-konongnya bahawa Masjid Al-Qudus ini, Masjid bumi Muqaddis ni, Baitul Maqdis ini seperti mana bumi Mahsyar. Satu. Adik ini. Nabi kata, pergilah kamu ke Baitul Maqdis. Apabila sampai di sana, semayanglah di bumi Maqdis. Kerana semayangnya sama seperti mana 1000 kali maya di tempat lain. 1, 2 kesilapan. Dengan hadis Masjid Nabi yang dikatakan 1000. Tapi ada hadis muka ni dia kata masjid di Baitul Maqdis 1000 juga pahalanya. Tidak. Kemudian kata Maimunah lagi, kalau tidak mampu pergi ya Rasulullah, Nabi kata kalau ada orang yang hendak pergi, maka kirimlah duit ataupun minyak. Semoga kiriman itu dapat menyalakan lampu di Baitul Maqdis samalah seperti mana pergi kepada Baitul Maqdis. Ni orang guna ni. Ni orang nego guna ni. Siapa-siapa nak kirim PT boleh. Jangan. Jangan mudah terpedaya. Kirim PT ambil kira lah. Ambil lah 1000. Boleh. Sejuk-sejuk dia. Ini hadis mungkar. Jangan percaya. Ni orang nego apa-apa ustaz-ustaz jenis elit, ustaz-ustaz jenis ini dia nak nego ni benda ni. Boleh nego, boleh PT kena orang minat ke agama kan, hak jenis ada PT sikit kan, habis. Tak ada. Ni tidak ada kelebihan. PT sikit kira pergi buat. Sebab tu satu sport juga saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Upah haji ni tuan-tuan, kalau boleh buat sendirilah. Ejahlah. Tunda dulu. Tosah pergi lakar. Saya nak ajak kepada tuan-tuan. Lah ni 3,500. 4,500. Betul tak? Dulu zaman saya tu 1,500. Saya tahu apabila saya pergi Mekah ni, saya tengok orang buat upah haji zaman tu 1,500. Dia tak buat mana tuan-tuan. Dia ambil, kadang-kadang kalau saya share, saya ambil 10 ataupun 20 saya ambil. Orang yang mensyanak. Dulu, saya tak tahu. Ni pengalaman saya duduk. Dia ambil 20, tuan-tuan bayar 1,500 zaman dulu tahun 87. 85. Saya pergi Mekah tahun 87. Tahun 87 sekali, tahun 89 sekali saya pergi Mekah. 87 ni, duit tu kata berapa tuan? Masa tu nak pergi buat haji 3,500 dalam Malaysia. Dia ambil 1,500. Kalau 20 orang 1,500, tuan-tuan kali berapa? 20 orang kali 1,500. Tak 300,000. Berapa? 300,000. Tak. Dia ambil, saya kawin. Saya kata saya tak saya ambil 1,500. Saya beri ke Pak Ju. Buat. Saya tak tanya Pak Ju ni buat haji berapa kali dah. Dia pergi ke pelajar. Dia pergi ke pelajar di Madinah. Di Mekah. Dia pergi ke Muslim, pergi ke tak ini. Dia tak persoal. Mau haji tu. Tak ada munawak buat, tak siwak apa tak apa, munawak temu. Dia beri 1,500. Dia pergi ke pelajar tuan-tuan.
Dia beli 500 ya. Dia boleh sejuk-sejuk 1,000. 500 pelajar ni pun tak ada fiti. 1,000 ambil main-main. Yang 500 mujur, 500 ya. Dia tambah-tambah. Katakanlah pelajar buatlah saya tengok. Saya lihat ke pelajar, saya kecek dengan pelajar-pelajar pada masa itu. Saya kata, nyanyi. Saya kata, rosak-rosak. Pergi ke pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar ni kadang-kadang, dah. Ada dia buat dah aja, ada dia tak buat muka pelajar Mekah. Dia buatlah. Tapi dia buat lagi sebentar kat dia gigi. Dia buat hak tu, lepas tak pergi dah. Dia suruh dia malah dia pergi. Cara apa dah soal pahala? Orang suruh. Tuan-tuan. Bulan ni 4,500, 3,500. Pasal lah, kalau boleh, kalau nak untuk pok kita, mak kita, ayah kita ikhtiar, kita pergi dulu. Ikhtiar, apa kita pergi buat sendiri pula. Ataupun kita pergi ke betul-betul yang orang betul-betul kita percaya, yang tidak ada aging. Kalau pergi ke aging, 30 duduk tangan dia. Dia suka nak pergi. Kecuali kita pergi ke pok sepupu kita, pok saudara kita, ataupun rakyat minta tolong dia. Tapi siapa nak buat baik, kita buat hak kita sendiri, duduk orang. Nah, jadi tu pergi ingat sebab ni ada hadis lagu ni. Nego banyak lah. Sebab tu Nabi kata dalam satu sukata pelajaran saya. Di akhir zaman Nabi kata, orang yang menggunakan Islam ini banyak akan mendapat keuntungan. Tasrifu bitusammal bitasmiyatal Islam. Penggunaan nama Islam ini akan mendapat keuntungan di akhir zaman. Nabi ada. Orang guna nama Islam ini akan mendapat keuntungan dalam nego. Betul kan? Cina, Sofi. Banyak mana minyak? Minyak awak dia jual ni. Semua kata nama Melayu. Untung. Kata nama Cina, acung mana laku Cina? Minyak masuk. Nama menggunakan nama Islam. Semua tu. Ada dari sukata tahun 4 saya belajar. Satu dia panggil tasyaddud fiddin, melampaui dalam bidang agama. Akan wujud satu agama, satu kumpulan yang akan menggunakan Islam ini untuk mendapat keuntungan duniawi. Sudah disebut oleh hadis. Kira lah kepada apa dia. Nego kepada dia pun boleh. Air. Baca. Tuan-tuan, air semaya ajak. Baca 30 juzuk, 150 air baik. Banyak mana orang laku dulu nego. 150 semaya ajak. Allah, tuan-tuan semaya mana? Semaya ajak setara mana? Semaya sekali. Tok air beratus tepat semaya ajak sekali. Lebih baik kita baca sendiri, ambil semaya ajak. Buat sendiri. Ambil baca. Tabarakallazi biyadihi sapa ke akhir. Fama asbaha ma'ukum ghawran fama ya'tikum ni'ak lalewati. Sembuh dalai. Bima imma'in. Lebih bakal. Okay. Itulah tuan-tuan. Itu mananya. Dan ada satu lagi hadis tuan-tuan, saya nak baca satu lagi hadis. Yang mana hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Nabi SAW, Nabi kata ini hadis Imam Bukhari la tashuddul rihal illa salasatil masajid. Nabi kata pokok kita ni jangan terlalu bersusah-susah. Jangan terlalu ikat perut, nak sipai piti, nak pergi jalan. La tashuddul rihal. Jangan kita bersusah-susah, berpenak-penak sipai duit, nak mengembara. Tosahlah Nabi kata. Sipai piti, ambil duit belanja, sipai atau lelaki, sipai. Tujuan nak pergi mengembara. Jangan Nabi kata. Illa salasil masjid. Melainkan pada 3 tempat. 3 tempat ni, kalau mu nak sipai, mu nak ikat perut, mu nak sipai piti, nak berjimat, nak mengembara, Nabi kata boleh. Melainkan pada 3 tempat. Selain pada itu tak sah Nabi kata. Lebih baik buat apa lain. Duit hak kita aja. 3 tempat ni siapa dia? Satunya Al-Masjidil Haram. Yang keduanya Al-Masjidil Rasulillah, Masjid Rasul. Dan yang ketiganya Al-Masjidil Aqsa. Atau kama qala riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang paling tertinggi sekali.
Hadis sahih yang paling aula. Di mana riwayat Imam Bukhari ni tuan-tuan, postok habis tak ada apa-apa. Papan tinggi sekali. Gila. Jangan kerana atas hak lain kita nak pergi tak salah. Nak pergi di apa ni, nak pergi di apa ni Perancis, kau boleh nak pergi. Lepas kita pergi kepada 3 tempat ni. Lepas pergi tempat ni pergilah nak pergi. Jangan pergi tempat lain dulu. Tempat ni kita ambil masa, ada masa jodoh, tak ada masa tak pergi. Jangan ada tempat tu. Cuma satu lagi saya nak ayat dalam peristiwa Isra' Mi'raj tuan-tuan. Hak orang apa ni jari ayat lah. Pertama sekali saya nak ayatnya, apabila Nabi Muhammad ni naik daripada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pertemuan Nabi dengan para Nabi setiap tingkat ni tuan-tuan. Apa yang Nabi buat? Iaitu Nabi berdoa. Jumpa dengan Nabi Adam di tingkat 1, Nabi doa. Nabi Adam doa ke Nabi Muhammad doa kepada Nabi Adam. Naik ke tingkat kedua, jumpa dengan Nabi Allah Isa. Begitu juga Nabi doa, dia doa. Nak rayaknya dalam Isra' dan Mi'raj, pertemuan kita dengan sayang-sayang kita kena doa. Jumpa, kita perlu doa. Mudah-mudahan Allah yubarik fik, supaya Allah memberi hidayah, berkat dalam hidup kita. Kita percaya Allah pun juga beri hidayah kepada kita. Itu satu tututan yang orang lupa dalam salah satu daripada intipati Isra' dan Mi'raj. Yang kedua tuan-tuan, saya nak ayat. Semaya ini adalah satu benda yang penting. Apabila Allah nak memfardukan semaya, Allah panggil Nabi Muhammad pergi jumpa dengan dia untuk nak fardu. Allah panggil. Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi tugasan semaya. Sedangkan amalan-amalan lain Allah tak suruh. Allah tak panggil. Nak suruh fardu zakat Nabi Allah tak panggil Nabi mengadap dia, tidak. Nak suruh fardukan zakat apa ni puasa, Nabi Allah tak panggil Nabi Muhammad. Hanya sekadar wahyu lah. Atau wahyu semaya mu kena zakat Muhammad, mu kena ayat umat, mu kena puasa Ramadan, mu kena buat haji. Hanya sekadar wahyu ataupun ilham saja. Tetapi salah satu daripada ibadat yang dijemput oleh Allah untuk difardukan ke atas umat Nabi Muhammad adalah semaya. Nak royak kepada kita besarnya semaya. Jangan buat main-main. Apa-apa yang melibatkan dengan semaya semuanya besar. Jangan buat main-main. Semaya satu, semaya kita boleh semaya berjemaah 5 waktu sudah cukup, alhamdulillah. Cukup lekat. Lebih baik kita semaya 5 waktu ini berjemaah, itu lagi-lagi lebih baik. Apa-apa yang melibatkan dengan masjid. Sebab perantaraan Allah panggil Nabi Muhammad melalui masjid. Dia naik ke Baitul Ma'mur. Jumpa di Sidratul Muntaha. Semuanya berperan dalam masjid. Mana apa-apa yang berlaku dalam masjid, apa yang kita buat berkenaan dalam masjid ni tuan-tuan, hanya Allah saja yang tahu besarnya pahala. Tidak boleh nak gambar. Besar-besar pahala sedekah. Besar lagi yang melibatkan dengan semaya. Tak kira lah tuan-tuan buat program. Panggil hospital. Mari buat cek darah. Besar kan jadi pahala berlaku di masjid. Apatah lagi kalau majlis-majlis ini. Apa-apa yang berkaitan dengan masjid, apatah lagi semaya, tidak ada tak boleh nak gambar betapa besarnya ganjaran yang Allah akan bagi pada setiap hamba-hamba dia yang membuat melalui semaya. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Ramadan ni, jangan lupa. Konsisten semaya tarawih. Sibuk setara mana kita sibuk. Jangan kita dulu alfa, sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi hasil setakat itu dulu, insyaAllah kita bertemu minggu depan, kita akan buka berkenaan dengan Sya'ban. Apa yang ada pada Sya'ban? Apakan amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam bulan Sya'ban. Jadi setakat dulu, insyaAllah saya sudah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ودفع عنا شره. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم عليك اليهود والنصارى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.